Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya, dan keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semacam biasa, mukadimah ni adalah mukadimah daripada hadis yang sahih. Kalau tengok di bawah ni, hadis yang sahih. Saya tak ada nak uraikan perkataan Nabi yang asal ni. Sebab hari saya ingat saya nak fokuskan dekat, kita nak baca laju-laju tentang hadis 40 ni, daripada 1 ke 20 hadis lah. Kita akan baca supaya dapat ulang-ulang dapat faham. Kita pergi terus kepada format tazkirah. Masih lagi nak terangkan juga tentang ulang-ulang lagi tentang pasal ilmu sahih ni. Dan mengenai kematian ni. Dua ni kita ulang-ulang supaya lekat dalam jiwa. Dan ni nasihat untuk diri saya juga. Memerlukan juga masa mencari material pun ada buat research, dan adalah sedikit dapat keinsafan sikit bila kita tengok dalam dua bab ni. Pertamanya dalam kita nak cari ilmu yang sahih, ilmu yang benar-benar autentik daripada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita nak ingat kematian, sebab realiti ke depan ni sebenarnya menuju ke situ, yang mana kita telah ditipu lah oleh dunia ni. Dan kita naklah mengingati diri kita yang kita ni sebenarnya menuju ke sana, dan dunia ni sangat-sangat menipu kita lah, sangat-sangat memberi tipu daya yang besar kepada kehidupan kita sebenarnya. Seterusnya nak baca hadis ni, hadis 1 hingga 20. Kita baca, saya ada buat ringkasan. Lepas tu kita pergi baca hadis tu pelan-pelan lah. Nak buat ringkasan tu akan tunjuk maksud sebenar hadis yang kita nak faham. Kita pergi kepada mukadimah pertama ni, pentingnya menuntut ilmu yang sahih. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kenaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sama juga di minggu sebelum ni nak sarankan juga supaya kita dapat cari kefahaman tentang agama ni. Kita nak dengan macam mana, dengan cara mana yang paling sahih. Sebab memahami sesuatu actually yang terbaik adalah kita tahu benda tu dhaif atau benda tu palsu, ataupun benda tu dhaif jiddan. Kita tahu yang mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Sebab dia akan membantu banyak kita. Tengok sini apa yang Nabi sebut. Kita akan dapat seluruh kebaikan. Sama juga dalam kehidupan dunia pun, kita dapat detect lah orang ketika kita bekerja. Kita tahu mana yang paling benar, mana yang tidak benar lah. Daripada situ kita dapat kebaikan yang banyak. Walaupun
walaupun agama ni selalunya dalam konteks kita dakwah ataupun dalam kehidupan ni, benda yang paling benar ni kadang-kadang akan menjadi satu benda yang terbeban kepada kita. Sebab kebenaran tu tak semestinya duduk di depan. Kebenaran tu bukannya memandu kepada kehidupan seharian. Sebenarnya kebenaran ni selalunya duduk di belakang. Dia orang yang membawa kebenaran ni dia akan ditimpa banyak kesusahan lah, ujian yang banyak. Sebab apa? Jarang orang yang boleh faham tentang benda yang benar ni lah. So orang yang benar-benar ni dia Allah bagi ujian kepada dia. Ujian ni dalam konteks dakwah lah. Seperti kepada hadis kedua tentang dakwah. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Yakni maksudnya barang yang paling berharga. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Lepas kita faham agama ni, kita nak dakwah. Tak sebenarnya lepas faham pun. Sekarang pun kita cuba dakwah orang yang terdekat dengan kita lah. Dapat ilmu sikit, dapat hadis, kita sebar-sebarkan kepada ramai orang lah, insyaAllah. Sebab sangat bahagalah dalam hadis yang kita nak baca nanti akan cerita tentang seorang mukmin ni dia kena cinta kepada sahabat dia. Kan, kalau kita cinta pada sahabat kita nak dia dapat apa yang kita dapat. Sebab tu kalau tengok sirah Nabi kan, Nabi yang bawa ataupun orang yang berjuang yang bawa banyak yang bawa agama ni, panji-panji agama ni kan, memang kita tengok dia tak nak pun duit, dia tak nak pun harta. Dia berjuang sebab apa? Sebab kecintaan dia kepada sahabat-sahabat dia yang lain. Sebab dia nak ubah orang. Sebab dah ada kefahaman dia. Tengok Rasulullah SAW kan berusaha gigih untuk orang faham agama ni lah, macam tu. Ancaman kepada mereka mengajar tanpa ilmu, so yang ni kita nak supaya apa? Supaya kita ada sempadan. Bila kita dapat ilmu, kita jangan keluar daripada landasan lah, yang batasan tak boleh kita langkah. Kita takut nanti bila kita belajar agama, kita duduk dalam kemasyhuran tu, lepas tu kita jawab semua benda walaupun salah. Sangat bahaya. Kita tengok ayat ni, ayat yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf ni, Allah mengaramkan, mengandang-andangkan tak ada Allah, apa saja yang kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi yang ini sangat menakutkanlah, kita tak naklah dalam keadaan ni. Sebab kalau tengok daripada ayat ni, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ni kata, syirik ni adalah lebih rendah dosanya daripada ayat yang nombor 3 ni, bila kita mengandang-andangkan sesuatu dalam agama. So hati-hati yang banyak, sebab benda ni dia boleh jadi sengsara lah ataupun bencana kepada kita selepas mati. So ancaman yang mengajar tanpa ilmu, kita tak nak sebarkan hadis palsu, kita nak cari benda yang paling sahih. Boleh baca hadis ni, yang mana Nabi bagi ancaman yang besar kepada orang yang sebarkan benda yang palsu. Dan memang logik je pun kan, kita tak nak sebarkan benda yang dhaif atau palsu daripada Nabi. Nak sebarkan dhaif boleh, tapi letak status sebuah tu, hadis ni adalah hadis yang dhaif. Dan kita kena faham status hadis tu, apa benda maksud status hadis tu. So kita nak sebarkan benda yang sahih. Sebab apa? Agama ni tertumpu ataupun tertegak daripada benda yang sahih. Kalau kita pergi kepada banyak aliran dalam Malaysia ni lah, kalau tengok dan study sikit, kita akan jumpa banyak sangat benda yang dhaif dan palsu dalam pemahaman dan juga bawakan agama dan amalan mereka ni. So situ satu benda yang sangat-sangat menakutkan lah. So kita nak kembali kepada benda yang sahih tadi, cari benda yang sahih, dia bagi keselamatan seluruh kebaikan kepada kita. Sebab tu saya tekankan banyak dalam sesi tazkirah weekly ni, kita nak cerita benda yang sahih sebab dia akan bawa banyak kebaikan. Mungkin bukan hari ni kita rasa kebaikan tu, nanti selepas mati kita akan dapatlah manfaat yang banyak dan kita akan menyesal kita tak buat benda yang banyak lah ketika hidup ni, macam tu. Nombor 2, cerita tentang kematian. Laju-laju sikit kan, kita nak baca hadis 40 biar spend masa lama sikit. Tapi nak cerita jugalah tentang kematian ni, terutama untuk diri sendirilah, insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Hadis ni hadis yang sahih. So pertama, kita nak banyak ingat mati. Dalam konteks ni kita baca hadis ni, secara tak langsung kita mengingati kematian lah, macam tu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, mukmin manakah yang paling baik? Beliau SAW bersabda, yang paling baik akhlaknya. So pertama ni sahabat tanya, orang mana yang paling baik? Nabi menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Nombor 2, mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? So ini kita nak fokus kan. Beliau SAW bersabda, yang paling banyak ingat mati. So ini adalah
kaedah untuk kita jadi orang tercerdik lah. Dengan banyak yang ingat mati. Sebab kecerdikan tu nanti diukur selepas mati. Bila kita lepas mati nanti, kita rasa Allah, bertuahnya kita ingat mati banyak kan, bertuahnya. Sekarang tak rasa apalah sebab dunia ni adalah Nabi kata seperti bangkai kambing, tak ada harga pun. Kita duduk atas dunia, kita terleka dengan dunia ni kan. Macam-macam lah. Dengan duit, dengan harta, dengan anak pinak, macam-macam berlaku dengan kerjanya. Sangat menipu lah kehidupan dunia ni. Bila kita meninggal nanti, kita dah tak ada dah. Walaupun masa yang singkat atas dunia ni, baru kita rasa menyesal lah macam tu. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. So kita lepas ingat mati ni, saranan lah untuk diri sendiri juga supaya nak banyakkan benda yang paling sahih lah untuk persiapkan diri untuk bekas selepas mati nanti. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis ni hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ni adalah hadis hasan, hadis yang sahih. So perjalanan kita ni panjang, kita masih di sini ada lagi nafas ni, yang sedikit ni kita cubalah dan banyak kematian yang berlaku kan, yang terbaru ni sahabat kepada adik anak saya lah yang nombor 2 tu meninggal, 2 orang meninggal accident. So benda tu dekat dengan kita dan kita kena beringat banyak benda tu boleh berlaku kat kita pun. Dan kalau kita tengok pada umur pun, anak saya kan, anak yang umur tak tua pun lagi, kawan daripada dia meninggal pun, dan kematian ni sangat dekat dengan kita. So kita nak bersiap dirilah. Of course lah, manusia ni akan banyak benda yang lara kita buat kan. Cuma dengan sesi tazkirah ni, cubalah kita untuk suburkan balik perasaan kita ataupun kehendak kita kepada kematian ataupun persiapkan diri selepas mati tu. So lepas mati ni masih panjang. Kita insyaAllah nak ke syurga lah insyaAllah. Okey, kita pergi kepada hadis Imam Nawawi ni sebab panjang sikit masa, dalam 45 minit ni kita nak cerita tentang hadis Imam 40 ni lah. Saya nak fokus kepada 2 ni, kita baca pelan-pelan ni. Keimanan dan ketakwaan dan juga etika dan perilaku ni, hadis 1 sampai hadis 20. Ni sebab saya dah buat summary dan kita baca ulang-ulang supaya lekatlah dalam kepala kita tentang hadis ni. Sebab hadis 40 ni adalah hadis, kalau kita boleh faham maksud dia, intipati dia, kehidupan kita ataupun guidance sudah ada dah. Kita boleh faham dah apa yang Nabi nak kita buat dalam dunia ni. Walaupun benda tu yang kita kata common sense kan. Cuma common sense ni kadang-kadang atas kadar kita je. Kita tak tahu common sense tu apa atas kadar Nabi ataupun kualiti yang Nabi ataupun specifically apa yang Nabi suruh. Macam contoh hadis Nabi kata jangan marah kan. So kadang-kadang kita dalam keadaan marah, kita teringat hadis. So biarlah kita relate sentiasa kepada hadis 40 ni dalam kehidupan kita kan. Pergi travel teringat, Nabi suruh ni, ni tak boleh ni, benda meragukan. Benda ni ada masalah kat sini. Halal jelas, haram jelas. Kita cuba ingatkan balik hadis-hadis yang kita dah baca daripada hadis 40 ni. So kita baca ringkasan dia dulu sampai 20 hadis ni kan. Hadis pertama adalah hadis niat. Setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat sesuai sekadar apa yang dia niatkan. Maknanya kalau dia niat kerana Allah, dapatlah. Kalau niat kerana dunia pun dapat. Tapi tak semestinya salah. Kalau kita niat pada dunia pun tak semestinya salah. Ada benda-benda yang dunia yang bukan ibadat yang kita niatkan kan, memang tak salah pun. Kita dapatlah apa yang kita niatkan. Tapi kalau kalau dia niatkan kepada Allah dan juga kehendak dunia tu, dia dapat pahala lah. Hadis 2, hadis Jibril. Hadis ni dikenali dengan hadis Jibril lah. Kalau kita dengar orang cerita tentang hadis Jibril, hadis ni lah. Hadis ni cerita tentang Jibril yang datang jumpa Nabi kan, yang berpakaian putih. Sayyidina Umar Khattab yang riwayatkan hadis ni, dia pun tak kenal siapa datang tu. So dalam ni Nabi converse dengan malaikat Jibril lah, guru Nabi. Islam dibangunkan atas 5 rukun syahadah. Lepas tu cerita tentang kiamat pun ada kan, cerita tentang kiamat, cerita tentang ihsan pun ada. And then last kali Nabi tanya pada sahabat siapa tu, dia kata sahabat bagi tahu dia tak tahu. Dan Nabi kata itulah malaikat Jibril datang mengajarkan kita tentang agama. Dalam ni ada rukun iman, rukun Islam, tentang kiamat, tanda-tanda kiamat pun ada kan, dan juga ihsan tu yang malaikat Jibril tanya Nabi, dan juga malaikat Jibril tanya bilakah kiamat kan. So itu satu benda yang besar. Kita tak tahu, benda-benda gaib kita tak tahu. Peraturan ni kita cakap tak tahu. Macam tu. Bukannya kita cuba cari bukti-bukti lah untuk buat ramalan. Bukan macam tu. Agama ni kalau tak tahu, sebab yang tahu benda yang gaib ni, Nabi dia tahu pun melalui malaikat Jibril bagi tahu dia. Even malaikat Jibril pun tak tahu, lagilah semua orang tak tahu, semua makhluk tak tahu kecuali Allah Ta'ala. Hadis 3, Islam dibina atas 5 perkara rukun Islam. Ini rukun Islam pun dah disebut dalam hadis 2.
Cuma Imam Nawawi letak sebab nak spesifik lagi. Nak letak biar dia stand alone macam tu. Hadis 4. Hadis ni cerita tentang proses penciptaan manusia dalam kandungan berlangsung pada 3 tahap selama 120 hari. Dan hadis takdir kan. Hadis 4 ni yang Nabi cerita ada orang tu kan seluruh kehidupan dia nampak macam selangkah masuk syurga. Maknanya kalau kita tengok daripada pandangan kasar kita, Allah bagus dia ni kan. Solat subuh, jemaah, solat, Allah bagus. Sedekah, amal jariah, buat, semua baik. Kerja yang bagus mungkin kan. Dia akhlak yang baik. Tapi sebelum dia mati, dia buat amalan ahli neraka. Ataupun kalau ikut huraian ustaz saya, dia kata orang ni buat benda yang syirik. Allah takdirkan dia masuk neraka. So contoh nombor dua itulah contoh yang berlainan lah. Orang tu jahat, last sebelum mati mungkin dia bertaubat. So kita kena ingat takdir Allah dan juga kita kena jagalah akidah kat sini. Dan kita kena tahulah tentang takdir ni Allah dah tetapkan. Tapi takdir ni pun ditetapkan bukannya atas sebab dia berkait rapat dengan usaha kita lah, perjalanan hidup kita. Kalau kita duk rasa takdir kita masuk neraka, tak kenalah sebab takdir pun kita tak tahu kan. Kita tak tahu apa takdir kita. Macam tu. So bila kita tak tahu dan kita cuba berusaha untuk jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa macam tu. Hadis 5, siapa yang mengandang-andangkan dalam urusan agama kami, maka ianya tertolak, yang ni bid'ah. Hadis nombor 5 ni hari yang besar juga sebab sunnahnya lawannya bid'ah. Dan hadis ni hadis yang sangat sensitif lah pada, saya ingat semua masyarakat lah, kecuali mungkin di Saudi lah kot, sebab dia memang betul-betul strict tentang sunnah dan bid'ah ni. Tapi dalam kehidupan kita, masyarakat kita, dia ringan sikit tentang bid'ah ni. Akan disebut tentang bid'ah hasanah, sunnah hasanah kan. So yang hadis nombor 5 ni adalah satu cabang ilmu yang saya memang mengkaji lama lah tentang bab ni, dan benda ni sangat mengelirukan lah kalau kita go deeper, sebab bila kita compare, bila kita tengok atas dasar ilmu kita faham, bila kita compare dengan atas dasar perbuatan orang di sekeliling kita jadi keliru, dan benda ni sangat-sangat menyusahkanlah hidup. Sebab bila kita tengok atas dasar ilmu, katalah kita ada anak kan, dan anak kita akan pergi dalam aliran yang mesra benda bid'ah ni, jadi susah sikit kita nak tune balik anak kita tu. Dan sama juga dengan kita pun akan rasa macam mana nak duduk dalam masyarakat tapi banyak benda yang bukan sunnah kita buat dan kita campur adukkan. Dan Allah larang manusia ni untuk campur adukkan benda yang baik dengan benda yang tak baik, walaupun maybe 95% sunnah, 5% yang tak sunnah, itu pun Allah larang. So kita nak kena ada sedikit ilmu untuk memahami hadis 5 ni, dan juga kita doa kepada Allah supaya Allah bagi kita kefahaman. Dan kita tengok daripada hadis ni, Imam Nawawi ni letak benda yang besar kan. 1 besar, 2 besar, 3 besar, 4 besar takdir, 5 dia letak tentang bid'ah. Maknanya benda ni sangat besar. Tapi kalau kita pergi, kita rasa kita berada di kalangan masyarakat, lepas tu kita kata bid'ah ni tak ada apa-apa. Dan apa maksud sebenar hadis ni Nabi sebutkan, dan juga Imam Nawawi letak kepada kadar nombor 5. Hadis 6, sesungguhnya halal jelas, haram jelas, jauhi syubhah. Ini kaedah kita lah kan. Dah start masuk kaedah lah. 5 dah kaedah, 6 dah kaedah kita kan. 6 pun pergi mana-mana lah. Maknanya manusia ni kita tahu pun benda tu haram jelas. Maknanya contoh tengok orang buat maksiat kan. Orang rokok ke, orang apa lagi, dia mengumpat ke apa-apa. Kita tahu tu haram. So, tapi kadang-kadang masalah kita ni, walaupun kita tahu dia haram, benda tu haram, kita tak ada perasaan pun, kita biar je lah. Itu dari sudut hukum, dari sudut perasaan kita kan. Jadi bila kita baca hadis-hadis macam ni, kita tebalkan dalam jiwa kita, kata ini salah ni kan. Kita nak baiki orang tu, tapi kita kena tegur orang tu. Ataupun kita kena jelaskan ini haram. Macam tu lah. Sebab iman atas kadar perbuatan kita, atas action ataupun atas benda yang kita nampak. Kalau kita nampak benda haram, kita biarnya, kita biar aja, kita takut ada masalah iman kita nanti kan, sebab kita redha dengan benda yang haram. So hadis 6 ni Nabi sebut secara ringkasnya daripada maksud sini, sesungguhnya halal jelas dan haram itu jelas, dan jauhilah syubhah. Nanti kita akan baca hadis dia yang penuh lah kalau sempat. Hadis 7, agama ni nasihat. Nasihat ni sangat penting lah dalam kehidupan kita kan. Ini pun dalam sesi tazkirah ni adalah nasihat, dan kita pun memang selalu bagi nasihat kan. Macam even sekolah pun semua penuh dengan nasihat kan. Pergi sekolah rendah, nasihat. Dekat rumah kita bagi nasihat kat anak kita kan. Balik sembang dengan suami isteri, keluarga, cerita tentang nasihat macam tu. So agama ni nasihat. Nasihat daripada Allah lah, daripada Al-Quran, dan juga Nabi lah, daripada hadis Nabi SAW. Hadis 8, perintah memerangi orang musyrik sampai mereka bersaksi masuk Islam lah. Dan juga perintah
mendirikan solat dan menunaikan zakat. Cuma hadis 8 ni diguna pakai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika selepas orang banyak murtad masa tu. Orang banyak murtad, orang tak nak bayar zakat. Dan masa ni Sayyidina Abu Bakar guna hadis ni, masa tu perbincangan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Abu Bakar guna hadis ni untuk perang orang murtad. Contoh. Hadis 9, apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah kita hindarilah, kita tinggalkan, dan apa yang diperintahkan olehnya adalah kita buat dengan kemampuan kita lah, dengan kadar kemampuan kita. Kita tengok hadis 9 ni macam simple je kan. Ini common sense lah. Tapi sebenarnya even common sense pun jadi payah kita nak buat kan. Tengok masih lagi ada orang buat maksiat. Tentang bid'ah tadi kan, orang buat ibadat yang bukan daripada, yang sahih daripada Nabi. Dan orang tak cari pun ilmu, orang tak nak pun cari ilmu kan, nak cerita tentang apa yang Nabi nak, apa yang Nabi larang. Ataupun even benda yang makruh pun, kalau baca dalam hadis ataupun benda yang sunnah. Baca dalam hadis Nabi larang, walaupun dia bersifat makruh, tapi maksudnya Nabi larang lah, Nabi larang. Jadi kalau kita nak praktiskan apa yang kita faham daripada hadis 40 ni, bila Nabi larang kita tak buat lah. Hukum ni makruh lah. Tak apalah, tapi Nabi larang. Kan takkan kita larangan orang yang kita cintai kan, mak kita kan, contohlah. Sebab analogi pergi kat mak ni kita dekat sikit. Kalau analogi pergi Nabi ni sebab Nabi dah tak ada, kita pun jarang baca hadis, kita tak tahu macam mana. Kita buat contoh mak kita. Kalau mak kita larang buat A, B, C, kita cinta mak kita berhentilah macam tu. Tapi kalau mak larang kita buat, mana lafaz cinta, lafaz sayang kita tu kan, mak kita tu sebenarnya lafaz-lafaz saja. Dan banyaklah pengalaman berlaku begitu kan. Orang daripada kecil lagi dia duduk ingkar mak dia, lama mak dia malas nak sebut, dia buat benda yang maksiat tu sampai ke besar. Pada pandangan dia bolehlah sebab mak dia pun dah tak larang dah. Tapi tak betul lah. Kita kena ada kecerdikan lah kat situ, kematangan dalam berfikir lah. So hadis 9 ni apa yang Nabi bagi tahu, kita ikutlah. Apa yang Nabi suruh ikut, apa yang Nabi larang jangan buatlah. Hadis 10, Allah Ta'ala baik dan hanya menerima yang baik. Allah memerintahkan kaum beriman dengan apa yang diperintahkan oleh para rasul. Yang ni daripada hujung hadis tu, Nabi cerita tentang orang yang berpakaian putih, yang berpakaian kusuk masai kan. Dia doa kepada Allah. Nak minta sesuatu lah. Tentu Nabi kata, bagaimana Allah nak makbul doa dia? Dia makan benda haram, buat benda haram. So Allah suka yang baik. Jadi bila kita nak supaya Allah menerima ataupun berdoa kepada Allah, kita make sure jangan buat benda yang buruk lah. Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik, dosa ni jangan buat. Apa lagi benda yang haram. So dalam hadis tu specifically beritahu, orang yang makan benda haram ni doa ni tak makbul. Orang yang makan benda haram ni doa ni tak makbul. Macam bulan Ramadan ni kan, tiba-tiba ada benda yang kita makan continuously, benda yang haram kan. Maknanya tak makbul doa kita. Walaupun bulan Ramadan ni adalah antara mustajab doa adalah orang yang berpuasa kan. Kita sedang berpuasa, kita minta dengan Allah tapi tak makbul lah sebab kita buat benda yang haram ataupun kita makan benda yang haram. Nombor 11, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kita buang benda-benda yang kita tak sure, kita janganlah ambil. Termasuk dalam keadaan bekerja, kehidupan seharian pun. Contoh yang saya sudah bagi kan, masuk kiri tak tahu lagi. Masuk kanan confirm sampai, pergilah yang kanan macam tu. Jangan gamble. Dengan gamble dalam hidup ni, kita cari benda yang dah firm lah. Dan juga analogi yang dalam fiqh ni, analogi Ustaz saya bagi tahu tentang contohnya, kehidupan kita ni memang selalu kalau kita masuk tandas ni analogi contoh. Kita masuk tandas memang kita ambil wuduk. Memang begitu keadaan kita. Masuk tandas ambil wuduk, masuk tandas ambil wuduk. Suatu hari setelah kita masuk tandas, kita keluar-keluar, lepas tu kita nak solat, lepas tu terdetik dalam kepala kita kan, ambil tak wuduk tadi ya? Itu bila dah meragukan kan. So dalam keadaan tu hukum dia adalah hukum yang asal, kembali pada yang asal. Selalunya kita ambil wuduk. So kita kena stop was-was tu. Kita kata saya dah ambil wuduk. Jangan fikir dah. Walaupun kita whatever berlaku lah, whatever berlaku kat sebelum tu. So itu antara benda yang perlu kita memahami lah dalam keadaan ni. Sebab kita tak nak masuk dalam tipu daya syaitan tu. Termasuk juga dalam hadis yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan, tentang dia nampak ada air dekat bila dia buang air kecil kan, nampak ada air dekat kain dia. So dia ambil air lain, dia cuahkan je. Sebab apa? Dia tak nak meragukan dia. Kalau tidak nanti dia duk tanya, ni air kencing ke apa ni kan, Sebab benda yang tak sure, kita pergi kepada hukum yang asal. Keadaan asal dulu. Macam tadilah keadaan asal kita mengambil wuduk, kita jangan main-main dengan mainan syaitan sebab syaitan sentiasa akan ragukan kita. So, hadis sebelah ni tinggalkan apa yang meragukanmu dan kepada apa yang tidak meragukanmu. Ambil yang firm. Ambil yang betul-betul jelas. Hadis 12, tanda baiknya Islam adalah
seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Benda-benda yang lara tertinggal. Maksud dia, kita buat benda ni, saya pun buat banyak, buat tengok YouTube lah, duduk sembang kosong kedai kopi. Kita buat pergi minum kan, kita buat benda ni. So sebagai satu perjalanan dalam hidup kita lah, benda-benda yang tak berguna ataupun lara ni kita cuba tinggalkan sikit sedikit kan, sebab kita ni membesar dalam keadaan begini kan. Bukannya kata dah superb dah daripada kecil, superb sampai besar pun superb, tak. Kita pergi belajar, bergaul dengan orang, jumpa dengan orang ramai, macam-macam berlaku kan. Takkan kita tak nak mix dengan manusia, sebab manusia ni makhluk yang bersosial kan. Kita mix dengan orang panggil A, B, C macam-macam. Jadi hadis ni sebagai pedoman kepada kita. Nabi kata, ni maksud hadis lah, tinggalkan benda yang lara. Main game ke, lara, tinggalkan. Daripada 3 jam, kurangkanlah jadi sejam kan. Sembang panjang, pendekkanlah. Macam itulah. Buat benda yang bermanfaat kepada kita. Termasuk kesihatan, termasuk agama, termasuk pemikiran yang bagus dengan baca buku kan. Tak baca buku maybe lara, baca buku tak lara. Contohlah, benda macam tu kan. Hadir tazkirah dengan cerita tentang nasihat-nasihat kematian. Benda-benda yang tak melarakan kita. Lara ni adalah benda yang meninggalkan kita untuk mengingati Allah dan Rasul lah. Meninggalkan kita untuk mengingati Allah dan apa yang Nabi nak kita buat dalam konteks agama. Macam tu. Hadis 13, tidak beriman seseorang di antara kamu hingga dia cinta saudaranya. Seperti mana dia cinta diri dia sendiri kan. Kita nak begitulah, maknanya susahlah nak bentuk sebenarnya kan. Kita kan banyak prasangka, macam-macam lah kan. Dan kita sendiri pun kadang-kadang macam tadilah yang lara. Kita mudaratkan diri kita pun kan. Macam ni kan lara tadi kan. Kita tak berguna pun kita buat kat diri kita. Kan? Kita belum sampai lagi tahap yang macam kita dah ke arah itu dan kita nak pergi. Saya cerita dekat diri saya lah, contoh pengalaman saya lah. Bukannya saya tujukan kepada siapa-siapa. Maknanya diri sendiri pun belum lagi sampai ke tahap tu. Nak kita jadi payah sikit bila kita nak buat ni. Tapi dalam saranan Nabi, kita nak, dalam di 40 ni, kita nak supaya ada perasaan tu kan. Kita nak, kita cinta rakan kita. Dakwah dia, ada Nabi sebut tentang, ada orang yang zalim ni, Nabi, sahabat tanya bagaimana kita nak, macam mana orang zalim tu, Nabi kata, tolong dia. Nabi kata, takkan nak tolong orang berbuat zalim kan? Daripada maksud hadis tu, Nabi kata, tolong orang yang zalim tu. Takkan nak tolong orang yang zalim. Nabi kata, bukan tolong orang zalim, tolong dia dengan nasihat dia. Sebab kita kena cinta orang tu kan. Kita kena nasihat, kena bagi tahu apa-apa yang, kalau tak nak mudarat diri sendiri, kita tak nak dia juga mudarat. Dan kita nasihat dia supaya dia tidak mudarat. Sebab tu berlakunya dakwah ni. Dan dakwah ni selalunya akan ada penentangan lah begitu. Tapi kita nak bantu dia, Kita nak ada ihsan nak bantu dia macam tu kan. Ataupun rakan kita sedang dizalimi kan. Kita ada ihsan nak bantu rakan-rakan kita. Macam tu. So, hari 13, tidak beriman seorang di antara kamu hingga dia cinta saudara dia seperti mana yang kita cinta untuk diri sendiri. Sebab tu dalam ada fatwa kan. Kita tak nak bagi sedekah dengan barang yang kita tak nak ni, yang barang-barang lusuh kita bagi ke orang. Tak mau. Kita nak bagi barang-barang yang elok lah, sebab kita pun dah tak nak, tak cinta pun kita ke orang, rakan-rakan ataupun saudara se-Islam kita kan. Sebab kita bagi benda yang lusuh. Tak, bagi benda yang kita nak. Bagi benda baju yang kita nak pakai kan. Bagi beli kat Uniqlo kan, baju mahal 80-90, bagi yang tu yang orang nak pakai. Kita pun nak pakai, bagi yang dan bolehkanlah kita relate dengan hadis nombor 13 ni. Hadis 14, orang yang Islam ni ada tiga keadaan yang boleh bahasa Indonesia ni, yang boleh kita dalam hukum boleh dibunuh lah. Sebab nyawa orang Islam ni sangat berharga lah. Kita tak nak main-main pasal nyawa ni. Cuma ada tiga keadaan yang boleh dihukum dengan nyawa lah, dengan bunuh. Pertama, berlaku pembunuhan. Kedua, zina, orang yang dah berkahwin tapi dia berzina ni lelaki rasanya ni. Tak disebut. So ini secara dua-dua kot ni. Zina setelah menikah, dah menikah, kena pembunuh kalau dia berzina. Dan orang yang murtad. Macam tu. Ada tiga benda yang agama bagi, bukan kelonggaran lah, agama bagi hukum boleh dibunuh, kena bunuh macam tu. Nyawa dengan nyawa, ni kisas ni kan, hukum kisas ni, hukum kisas. Nombor dua, zina selepas menikah, lepas kahwin pun dah berzina lagi. Dan juga orang yang murtad. Ini ada hukum yang jelas yang Nabi sebutlah. Tapi sebenarnya maksud dia, darah Muslim ni tak halal lah, jangan kita tiba-tiba. Ada hadis kan tentang acukan senjata kepada saudara-saudara Muslim, tak boleh. Nabi larang sangat kita menzalimi ataupun acah-acah ataupun berjenaka dalam keadaan tu. Nabi sangat larang lah. Kita tak maulah.
Jadi kalau kita faham hadis ni, kita tak main-main lah kan. Tiba-tiba ada pisau ke apa, main-main, tak mau. Ambil ada kayu ataupun, kita tahu sebab mulianya darah seorang Islam ni, kecuali pada 3 keadaan yang Nabi sebut dalam hadis kat bawah ni. Hadis 15, tentang ni dia kata, Nabi berkata kan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebab dia sebut hari akhir ni, sebab hari yang menakutkan sebenarnya. Sebab orang membi sebut dengan Allah ni tak scary, sebab Allah ni kan sifat-sifat. Allah kan banyak kan, penyayang semua ni. Tapi sifat-sifat yang kekerasan tu kita tak jaranglah kita sebut tentang sifat Allah ni. Cuma bila sebut hari akhir ni kita mungkin takut sikit kan. Bila baca surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin tu sepatutnya ada perasaan dalam jiwa kita rasa takutnya hari Allah ni apa raja di hari akhir nanti kita dah tak ada dah daya upaya nak justify guna mulut ni kan. Ada benda isu je justify yang pandai bercakap kan. Justify selesai masalah. Tapi zalimnya orang terzalim tu orang yang lemah-lemah lah selalunya. Orang yang tak pandai bercakap mungkin, non-executive mungkin kan. Yang lemah-lemah tu, yang tu orang tu dah lepas. Bila dia masyar nanti, tak ada dah hari akhir tu, semua apa kita punya anggota badan akan beritahu. Kan dah tak ada dah ruang untuk kita dapat manfaat, bukan manfaat lah, dapat apa leeway ataupun dapat something daripada mulut kita kan, dah tak ada dah. So siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pertama kita diam lah. Berkata yang baik tu diam lah. Maknanya jaga lisan tu. Kalau tak ada apa yang nak cakap baik, kita diam ni. Kalau dalam meeting atau apa pun kan, kita nak cerita juga. Dan impact dia kepada orang lain kan, walaupun mudarat ke orang lain, nak cakap juga. Tak boleh lah. Kalau boleh kita nak ikut hadis ni, maknanya kalau kita pergi dalam mesyuarat nanti, kita tak ada benda yang baik nak cakap, diam sudah kan. Macam itulah maksudnya. Sama juga sembang dengan kawan, tak payahlah benda ni lara, aku diam je lah. Dengarlah sebab duduk sekali, sebab kita nak raikan pergaulan lah sesama manusia kan. Nombor 2, kena hormati tetangga. Itu kena jaga sebab kita duduk lama ni di kalangan tetangga kita ataupun orang dekat dengan kita. Contohnya saya bagi example yang mengganggu ni selalunya, tapi ni dari sudut hukum ni benar saya sebut dari sudut hukum berbanding dengan dari sudut pelaksanaan. Contohnya bila kita guna speaker masjid atau surau selain azan, dia akan ganggu jiran-jiran sebelah rumah. Dia akan ganggu jiran-jiran tu. Ini termasuk dalam ni. Walaupun dah keluar fatwa dan juga keluar apa dalam kerajaan negeri Selangor kan, daripada sultan kan bagi watikah tu untuk tak boleh kita bising kecuali azan saja kan. Walaupun tempat kita semua muslim, tapi dia ganggu. Ganggu ni kita tak boleh guna agama kata sebab agama boleh, tak boleh. Agama lagilah nak jaga maslahat ataupun nak jaga akhlak orang. Kalau kita duduk, kita ada anak kecil ataupun bapa kita dah tua, tiba-tiba orang mengaji kuat-kuat kan. Orang kata baik, itu tak baik. Itu dalam keadaan surah Al-A'raf yang awal tadi tu, orang tu sedang merosakkan agama, dia dah ganggu orang. Dah ganggu orang ni, menghormati tetangga ni, ada satu hadis yang disebut yang orang yang ganggu tetangga dia walaupun dia kuat ibadat, Nabi kata tempat dia dalam neraka. Nabi sebut ni daripada perkataan ni. Maksud dia, ancaman tu ada kepada orang yang ganggu orang lain. So, hati-hati kita jaga anak-anak kalau kita ada dalam AJK masjid ke mana-manalah tempat-tempat yang selalunya dalam konteks agama ni kan. Kalau dalam konteks bukan agama ni orang akan komplain. Tapi dalam konteks agama ni orang tak berani. Sebab apa? Kalau kita komplain, maybe satu taman akan lawan kita lah. Macam tu. So hati-hati yang banyak. Sebab tu hadis ni Imam Nawawi letak dalam hadis 15 ni untuk manfaat kita kan. Kita memang buat pun dan juga kita macam tadi kan. Kita cinta rakan kita yang duduk sebelah masjid yang bising tu. Dan kita cinta, kita nak buat apa? Macam itulah. So daripada mix banyak-banyak hadis ni, kita tengoklah apa benda hadis yang boleh kita relatekan dalam kehidupan kita. Dan kita rasa ni hadis ada Nabi sebut ni dalam kitab Imam Nawawi ni pasalnya ada larangan. Dan baru sampailah ilmu yang ada dalam kitab. Hadis 15 lagi yang last sekali, kena memuliakan tetamu. So kalau tetamu datang, kita kena jagalah, kena layanlah. Kena betul-betul lah buat, jangan pula lebih kurang. Orang tu dah travel jauh, buat lebih kurang kan. Tetamu dia tak komplain lah, tapi maksud dia dalam saranan agama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kena memuliakan tetamu. Orang datang walaupun kita benci orang tu kan. Orang datang walaupun kita benci, orang kata mamak ni asyik duk kutuk yang mamak tu. Tiba-tiba dia datang ke tempat kita kan, ke office kita ke apa. Sebab kita faham hadis 15 Allah kata, aku memanglah benci kat dia, tapi Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata kena muliakan tetamu. Dia tetamu. Pergilah salam, layan dia, bajak dia makan. Ni layan.
sembang. Tapi dalam hati kita tak apalah. Sebab apa? Kita sedang gunakan hadis 15 ni. Hadis 16, dianjurkan untuk kita tidak marah. Ni seorang sahabat datang jumpa Nabi ni. Nabi nasihat dia 3 kali, Nabi sebut kan, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab apalagi dalam bidang kerja kita kan, kadang-kadang kita berurusan dengan ramai orang dan kadang-kadang memang stressful lah keadaan tu kan. Kadang kita rasa nak marah sangat kan, tapi Nabi sebut jangan marahlah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab lawan, pertahankanlah lawan perasaan diri tu, jangan marah macam tu. Ini satu sifat yang perlu kita adalah untuk tidak. Manusia ni memang dia akan marah. Macam tu Nabi kata jangan marah. Jangan marahlah. Maknanya kontrol lah, kontrol. Kontrol, sabar, kontrol macam tu. Ada orang memang dia sifat dia begitu. Maybe daripada bawa kecil kan, daripada dia kecil lagi maybe bapak dia memang jenis baran kan. Dia bawa sampai ke tu. Cuma sampai ke sini kita cubalah, bukannya kata sudah aku dah tak ada harapan, aku memang pemarah ya Allah, tak boleh buat apa. Tak, bukan macam tu. Agama kan suruh kita buat, berubah, sedikit-sedikit berterusan kan, macam tu. So kita bila dengar hadis ni, kita baru ingat. Kalau dalam meeting ataupun jumpa dengan orang, tengok orang buat benda yang pelik-pelik, adik-beradik kita buat benda pelik-pelik kan, pakcik-makcik ataupun mana-mana lah. Cuma kita sendiri pun. Kita tengok, kita cakap okey. Okey, jangan marah. Memang tengah nak marah ni, sebut tengok ada hadis dalam hadis 40 Imam Nawawi sebut, Nabi kata, la taghdab, jangan marah. So kita pun okeylah. Sebab aku dah ingat hadis tu, aku tak marahlah macam tu. Hadis 17, Allah mewajibkan kebaikan dalam setiap sesuatu. Ini Nabi letak dalam hadis ni, Nabi kata bila kita membunuh pun, ketika kita bunuh hawa ternak pun kena asah pisau, maknanya belakang kambing, belakang lembu. Lepas tu kena lakukan benda yang eloklah, akhlak yang baik kepada binatang tu. Dan tajamkanlah, sebab bila tajam tak rasa sakit tapi kurang sikit macam tu. Maknanya kena ada professionalism lah, walaupun kita berurusan dengan benda yang perlu kita buat yang akan menyakiti orang lain kan, walaupun katalah kita nak hukum orang ataupun nak buat judgement kat orang, Nabi kata kena ada ihsan kat situ. Maknanya kena ada ihsan pun mungkin berlaku dalam konteks boleh memaafkan orang yang tak bagus, yang teruk. Kena ada ihsan banyak. Sebab ihsan ni benda yang sangat besar, yang datang dengan empati kan, empati, rasa Allah belas. Sebab ihsan ni benda yang sangat besar, yang kurang lah kalau kita tengok, terutama bila ada orang tu berniat lain lah. Bila dia berniat lain, dia punya ihsan tu jadi tertanam, tertutup atas niat dia yang nak dicapai tu macam tu. So hadis 17 ni Nabi kata kena ada ihsan. Setiap benda kena ihsan. Walaupun kita marah ke orang kan, naik tengah ini saya cakap ni atas pengalaman saya sendiri pun, tengah beratur panjang naik kereta kan, tapi light tu orang datang potong. Nak marah ni, tadi teringat memang pun dalam hukum hakam, orang yang kita sedang beratur tengah jam tu, tiba orang masuk, itu adalah sebenarnya dalam konteks hukum, orang tu adalah pencuri lah. Sama hukum dengan orang mencuri. Dia telah curi, kita terpaksa beratur panjang kan. Itu adalah hukumnya sama dengan pencuri. Cuma kita marahlah. Cuma kalau kita marah dalam keadaan tu, kita ingat Allah. Tadi Nabi kata jangan marah kan. Lepas tu Nabi kata Allah nak marah ni, tapi instead of sebut benda yang kasar ataupun tengking, kita sebut benda yang kurang kasar tapi kurang tengking lah macam tu. Maksud dia Allah ada ihsan kat situ, perangai kita pun berubah. Marah tak marahlah. Takkan kita nak sembunyikan kemarahan tu. Jadi robot pula kita ni. Sebab kita ni manusia. Dan kita kadang tengok Sayyidina Umar Khattab kan, perasaan ni kadang dia tak boleh nak simpan, dia burst keluar. Dia beremosi lah. Ada orang macam tu. Kita tak boleh nak tutup fitrah manusia ni. Bila tutup dia jadi lain. Macam orang tidur, kena tidur kan, tak tidur jadi pelik. Ataupun agama ni bukannya dia menutup fitrah manusia. Cuma dia nak menyalurkan kepada yang apa yang Allah dan Rasul nak macam tu. Hadis 18, bertakwa kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Maknanya duduk kat mana-mana pun ingatlah Allah sedang tengok kita ni kan. Buatlah benda baik. Lepas tu kalau dah buat, tengok. Nabi sebut kan, kalau buat benda yang buruk, ikutilah benda kebaikan. Sebab memang kita at default state ni, memang kita akan buat benda yang tak elok. So Nabi kata dah manusia ni, insan pelupa kan dengan keadaan kita macam-macam. Bila kita buat benda yang tak elok, kita buat benda kebaikan lepas tu. Baca Quran ke, ada benda lah maksiat kita buat dengan Allah Ta'ala kan. Daripada benda lara tadi pergi kepada benda yang tak elok. Timbul dosa daripada benda yang lara ni, sebab lara ni duduk sempadan dah kan, macam hadis Nabi sebut tentang kambing tu kan. Halal haram tu kan. Halal jelas haram, tapi ada hadis yang hati tu lah. Tak ada kat sini. Kat sini kot yang halal jelas haram jelas ni. Saya rasa hadis tu lah yang Nabi sebut yang
tentang kambing, analogi tu kan dia akan jatuh juga. Sama jugalah macam tu. Kejap ya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Lepas tu kalau kita buat kebaikan, dia akan tutupi keburukan tu. Tapi ni untuk dosa yang personal dosa kita dengan Allah Ta'ala lah. Kalau dengan orang ni kita kena confront dan minta maaf dengan orang tu, sebab benda tu tak habis sehingga lepas di mahsyar nanti. Di mahsyar nanti kalau kita salah orang yang kita tak settle atas dunia ni, dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut sama ada orang tu bagi, katalah kesalahan tu kepada kat kita lah, sama ada kita ni bagi pahala kepada dia yang setimpal dengan perbuatan jahat kita tu, ataupun dosa dia tu yang setimpal dengan perbuatan jahat kita ni, kita dapat. Macam tu. Kalau kita ada hutang orang tu kan, hutang 10,000 contoh, sebab kita pun tak tahu, lepas tu tak ada niat nak bayar pun kan. Dah mati kat masa nanti, kadar 10,000 tu akan ambil. Sama ada ambil pahala kita ataupun dosa dia bagi kat kita. So sangat menakutkanlah. So kita kena settlekan benda tu. Itu untuk bila kita ada masalah dengan manusia lah. Tapi masalah dengan Allah ni, sama ada kita taubat ataupun kita buat kebaikan. Sebab kebaikan ni menghapuskan keburukan tadi lah. Lakukan manusia dengan akhlak baik. Akhlak lagi. So Nabi sebut ada 18 ni, kita kena buat akhlak baik. Bertakwa ni pun dalam keadaan konteks akhlak yang baik. Nabi sebut lagi tentang akhlak yang baik. Kena jaga akhlak kita lah. Akhlak ni kadang-kadang kita tak aware pun kan. Orang lain yang tahu baru tahu. Buruk Muhammad ni, perangai kan. Kita kata, aku okey. Kita tak tahu. Sebab nak tahu okey tak okey, kita kena belajar, kena tahu, baca hadis yang banyak, kita kena alert. Oh ini tak betul sebenarnya aku buat ni kan. Orang kecil hati, orang ni, orang tu. Mulut badan bau busuk ke apa kan. So benda-benda tu kadang-kadang kita sendiri nak kena nilai kadar kita lah macam tu. Hadis 19, jangan meminta kecuali kepada Allah. Jangan memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Ketahuilah bahawa hadis ni cerita tentang kalau seluruh orang berkumpul untuk bagi manfaat atau mudarat, mereka tak akan dapat bagi apa-apa kebaikan lah. Kalau Allah dah tetapkan suatu takdir atas diri kita. Macam tu hadis nombor 19 ni. Hadis 20, Nabi kata, kalau tak malu, buatlah apa saja. Ni macam perlilah. Tak malu, buatlah. Maknanya malu ni benda yang sangat besar dalam kehidupan kita. So, benda yang kata kunci kat sini adalah malu tu lah. Kita nak kena ada perasaan malu yang besar, yang banyak. Nabi kata dalam hadis yang lain kan, Nabi kata malu tu macam tempat ni sangat tinggi lah. Saya lupa maksud hadis yang spesifik tu. Tapi malu tu adalah benda yang sangat besar. So, kita nak kena ada perasaan malu, sebab malu ni yang tutup aurat kita kan. Bila kita overconfident, habis lah. Kan? Bila overconfident, tattoo lah, seluar macam pelik lah, pakai baju warna pink lelaki lah kan. Pelik lah daripada orang ramai kan. Kalau malu tak boleh. Malu kita nak duduk dalam, kita tak glaring lah kalau malu. Tapi kalau tak malu, ataupun dengan akhlak, tak malu dia buat apa benda dia nak buat je. Datang cakap kasar dengan orang, tak malu kan. Tapi dia malu, dia tak cakap lah. Kan? Dia diam lah macam tu. Okey. 20 hadis ni, masa masih ada, saya akan baca satu hadis ni, satu-satulah, ada 15 minit lagi. Agak boring tapi kita bacalah supaya benda ni lekat dalam jiwa kita, dan nanti bila kita berhadapan dengan keadaan-keadaan tertentu, kita dapat tahu, relatekan dengan hadis-hadis ni insya-Allah. Hadis pertama tentang niat, kita baca hadis dia. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan redha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada redha Allah dan Rasulnya. So kita kena jaga niat kita lah. Dan siapa yang hijrahnya kerana mendapat kehidupan dunia atau kerana wanita yang nak dia kahwin, maka hijrahnya bernilai seperti apa yang dia niatkan. Macam itulah. So yang ni pertama hadis niat. Hadis pertama ni sangat besar maksud dia, sebab tu Imam Nawawi letak yang pertama. Hadis dua, hadis ni panjang. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, satu hari tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan baju sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal dia. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu mendekatkan kedua lututnya kepada Nabi seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan saya tentang Islam." Maka bersabdalah Nabi SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada ilah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua hairan. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya.
Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan saya tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan saya tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan saya tentang hari kiamat. Bila kejadian dia? Beliau bersabda, yang ditanya pun tak lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata, beritahukan saya tentang tanda-tanda kiamat. Beliau bersabda, jika seseorang hamba melayankan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang, kaki yang tak pakai kasut lah, dan baju pun tak ada, miskin, lagi pengembala domba, pengembala lembu, kemudian berlumba-lumba meninggikan bangunan. Jadi kaya, orang miskin jadi kaya. Kemudian orang itu berlalu dan saya terdiam sekejap. Saya ni adalah Saudara Umar ni lah. Kemudian beliau, Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Saya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril, malaikat Jibril lah yang datang kepada kalian, yang ini bermaksud mengenjarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Okey, hadis 3 kita baca. Islam dibina atas 5 perkara, yang ini rukun Islam. Tadi dah sebut kan rukun Islam kat atas, ada yang panjang. Dan Imam Nawawi letak lagi sebab tadi ada rukun Islam, rukun iman, ihsan kan. Dan juga hari kiamat. Lepas tu tanda-tanda kiamat dalam hadis ni kan. Betul lah, itu yang Sayyidina Umar riwayat daripada hadis ni. Hadis nombor 3 daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangunkan atas 5 perkara, bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan solat, menunaikan zakat dan melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Ini adalah rukun Islam. Hadis 4, hadis ini menceritakan tentang proses penciptaan. Kita tengok sini ada summary, kita baca hadis dia. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah setelah 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya roh. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. So ni dah tetap dah kita punya takdir ni kan. Rezeki dah tetap, ajal dah tetap, amal baik atau buruk dah tetap dah, atau bahagiannya dah tetap dah semua dah. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian yang ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak di antara dirinya dan syurga tidak tinggal sehasta, tetapi tidak telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dalam neraka. So kena hati-hatilah, kita tak nak syiriklah kepada Allah, kita naklah lakukan perbuatan ahli syurga lah sepanjang masa, tinggalkan benda-benda yang mendekati syubhat semua tu kan, bid'ah tak mau, apalagi yang cerita tentang benda-benda yang merosakkan akidah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak di antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka dia masuk dalam syurga. So kita nak buat ahli syurga kalau boleh, tak nak lagi gamble macam ni kan. Tapi ada kes yang macam ni, yang mana sebelum dia meninggal dia bertaubat ataupun dia buat amalan ahli syurga. Macam dia masuk, Allah takdirkan dia masuk dalam syurga. Hadis 5 daripada Ummul Mukminin Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Siapa yang buat ibadat yang bukan daripada Nabi ataupun direka-reka, yang ia tertolak. So hati-hati, hadis ni ada yang sangat biasa kita dengar, tapi penekanannya sangat kurang lah, sebab kita berada di masyarakat yang yang banyaklah ada benda-benda yang bid'ah ataupun benda-benda yang dalam konteks tidak sahih lah. So kita kena hati-hati dan cuba kita cari, sebab kita dalam tazkirah ni pun kita sebut tentang nak cari ilmu yang sahih kan. Sebab apa? Dia akan beri manfaat kepada kita sangat banyak nanti insya-Allah. Hadis 6 dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Maknanya kalau kita lari daripada syubhat ni, selamatlah kita. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia terjerumus dalam perkara yang diharamkan.
Sebagaimana penggembala yang menggembalakan haiwan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan masuk. Maknanya duduk, probability tu akan ada lah, duduk kat dekat kan, duduklah jauh-jauh. Syubhat termasuk bermaksud kita buat benda yang dekat-dekat dengan haram, tengah duduk buat apa lagi benda yang syirik kan. Duduk argue, benda-benda tak sah, argue, dah lama syirik jugalah, termasuk syirik. Pemahaman tu akan berubah. Ketahuilah setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah dalam diri ini terdapat segumpal daging. Ini cerita tentang hati kita ni. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. So, dalaman hati kita ni mencerminkan luaran kita lah. Kalau orang kata dia hati baik tapi perangai buruk, taklah. Maksud dia hati dia buruk lah. Maksud dia macam tu. Hadis 7, daripada Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya kepada siapa? Beliau bersabda kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Dari Bukhari dan Muslim. Agama Islam ni berdiri tegak atas upaya nasihat menasihati lah. Kita nak nasihat menasihati. Maka wajib ataupun selalulah kita kena nasihat lah, termasuk diri sendiri lah. Nombor dua, kita buat nasihat ni setakat kemampuan kita lah, kita nasihat. Memang kita buat pun kan nasihat anak-anak kita, nasihat macam-macam lah, tempat kerja kita. So agama ni nasihat. So kita nak apa ni, biasakan memberi nasihat dan menerima nasihat macam tu, insya-Allah. Hadis 8, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, menegakkan solat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah Ta'ala. Kat sini saya ada buat research sikit tentang perkataan memerangi ni, sebab kalau tengok pada hadis ni macam perang ke kan? Macam boleh bunuh ke apa kan? Pergi, kau nak masuk Islam ke tak? Tak, bunuh. Bukanlah maksud dia. Memerangi dalam konteks bahasa tu, dia macam dakwah, berjuang, usaha yang gigih lah. Sebab dalam konteks hadis ni, sebab Nabi sebut masa sahabat ada lagi, tak adalah Nabi guna hadis ni untuk pergi perang orang non-Muslim, tak. Bukan begitu. Yang ni Sayyidina Abu Bakar guna bila orang dah murtad, dia pakai kan. So maksud dia berdakwah, berjuang, usaha yang gigih lah. Sampai orang-orang yang bukan Islam ni masuk Islam. Daripada hadis 9, daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang Nabi larang, apa yang saya larang, hendaklah kalian jauhinya lah, dan apa yang saya perintahkan, maka kalian buatlah semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah kerana banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka, kepada Muslim. Jadi kena hati-hati, sebab kita bila macam tadi nak relate dengan keadaan yang bid'ah tadi kan, bila kita sembang tentang hadis yang sahih dan dhaif ni, kita seolah-olah menentang hadis tu, kita seolah-olah dalam konteks dalam menentang Nabi. Dan juga kadang-kadang kita macam saya buat dalam sesi sebelum ni, yang saya cerita tentang anak saya tu kan, yang bawa hadis tentang ayah Nabi tu kan, yang mana guru dia ubah maksud. Nabi sebut jelas ke dalam tu, dia ubah maksud lain. Jadi pelik lah. So kita tak nak duduk dalam keadaan tu, kita tak mau, kita lawan dengan Nabi. Nabi kata AA lah, Nabi kata BB. Kan saya tengok pada sahabat-sahabat Nabi yang dulu-dulu kan, kalau tengok sirah-sirah mereka, sangat menjaga Nabi, apa yang Nabi buat, dia tak nak lari pun kan, macam tu. So kita nak kena ambil pengajaran daripada hadis ni, kita naklah ikut apa yang Nabi kata, dan memang pun banyaklah ujian yang Allah bagi kepada orang yang nak ikut Nabi, insya-Allah. Hadis 10, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makalah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, ni hadis ni, kalau dalam konteks hadis, dia panggil hadis kursi. Bila Nabi riwayat ayat Allah dalam hadis, dia panggil hadis kursi. Dan hadis kursi ni ada juga yang palsu. Ingatlah, hadis kursi ni ada juga yang palsu. Hadis ni ada yang sahih. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang melakukan perjalanan yang jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, wahai Allah ya Tuhan, padahal makanannya haram. Maknanya disebutlah Allah minta tu, Allah minta tu kan. Padahal makanannya haram, minumannya haram.
pakaiannya haram dan keperluannya dipenuhi dengan sesuatu yang haram, maka jika begitu keadaannya, bagaimana doa ini boleh makbul? So Nabi tanya dalam keadaan inilah, dia makan benda haram, buat benda haram, keperluan dia pun dia ambil daripada benda haram. Macam mana nak makbul doa tu? Walaupun orang ni susah ni, Nabi kalau tengok pada ayat ni kan, orang ni susah ni, Nabi sebut ni. Dia kata kan, orang yang melakukan perjalanan jauh berdebu ni, maksudnya dia sedang musafir lah. Tengah-tengah musafir kan, susah kan, dia angkat tangan minta doa. Mana nak letak konteks tu kan, orang tu tengah susah. Minta doa tapi dia buat benda yang haram, makan benda yang haram. Semua ni, maka doa ni tak makbul lah. So kita kena ingat. So saya ingat saya stop kat sini, hadis 10 ni. Next week insyaAllah kita sambung hadis 11 sampai 20 lah. Tinggal 3 minit lagi kan. So kita pergi kepada tasbih kafarah lah dan kita berhenti kat sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.